大家好，我叫 Nurul Najwa binti Muhammad Khalid. Now, I'm going to present for TMC 501 with Adelina. The topic is Hanzi. Sedikit fakta tentang Hanzi. Empire China dulu, diorang menggunakan tulisan apa? Masa zaman dulu, orang Cina menggunakan gambaran daripada alam semula jadi sebagai tulisan harian diorang. Kita panggil dia Chinese pictograph. Dia tengok satu benda tu, dia jadikan benda tu sebagai tulisan diorang. Contoh, dia tengok matahari, dia tengok matahari bulat dan dekat tengah-tengah tu macam ada sinaran macam tu lah. Itu gambaran orang Cina zaman dulu. Jadi bulatan dan titik di tengah tu lah yang diorang jadikan sebagai tulisan harian diorang. Tapi mengikut peredaran zaman sehingga kini, perkataan Hanzi tu sudah berubah. Dia jadi satu kotak dan garisan di tengah. Jadi dah dalam bahasa Mandarin kita panggil dia R. R maksudnya matahari. Hanzi yang dulu mereka memang menggunakan apa yang mereka lihat di persekitaran mereka, jadikan sebagai tulisan harian mereka. Selain daripada matahari, ada orang. Perkataan orang tahu ren. Ren tu kan ada dia macam ni, macam tu. Gambaran dia daripada seorang manusia yang berjalan. Kan kalau manusia berjalan kan kaki dia macam ni kan, macam kayu. Daripada bentuk kayu tu dia akan jadi satu perkataan. Mengikut peredaran zaman, dia berubah sampai sekarang dia jadi satu perkataan Hanzi yang cantik. Mereka tak menggunakan pen, mereka hanya menggunakan berus untuk menulis. Jadi biasanya yang seperti anda lihat, setiap tulisan ini, seni tulisan Cina datang daripada cara penulisan menggunakan berus. Pi hua, ni pi. Pi maksudnya pen. Ini pula hua. Hua maksudnya lukis. So, pi hua maksudnya turutan coret. Lihat dalam buku latihan tulisan Cina. Okey. Sediakan satu helai kertas kosong dan sebatang pen. Kita mulakan daripada kiri ke kanan dan atas ke bawah. Perkataan pertama ialah hen. Hen yang bermaksud sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini akan menjadi lebih kecil daripada yang bawah. Tuo, tuo yang bermaksud banyak atau ramai. So, daripada atas. Kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika anda perasan, yang atas ni lagi kecil daripada yang bawah. Seperti yang anda lihat, saya tajamkan di bahagian sini, sini, sini dan sini. Ini kerana pada zaman dahulu, orang Cina menggunakan berus untuk menulis. Biasanya orang akan tulis macam ni. Tapi itu tak sempurna. Sepatutnya mereka tulis macam ni. Dilembutkan di hujungnya supaya dapat ekor. Hen tuo ren, yang dia bagi cuma hen tuo, tapi ren dia tak bagi step. Step dia senang sahaja. 1, 2. Itu saja. Hui maksudnya pulang. So, mula daripada kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, total ada 6 pihak dia. Nak. Nak maksudnya mana. Kita mula daripada kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini saya suka panggil dia telinga. Pastikan telinga ni bukan 3 ya. Dia macam ni. Okey, sekali lagi. Ada bunyi ya. Li. Li yang bermaksud dalam. So, daripada atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pihak dia. Garisan kat dalam ni akan lebih kecil daripada garisan kat luar ni. Dia di dalam kotak. Jangan sambung ya. Garisan ini pula lagi kecil daripada garisan di bawah sekali ni. Lao, Jia dengan Qu. Jia daripada atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lao daripada atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, dan pastikan ini juga melekat. Qu daripada atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pihak. Cai. Cai maksudnya di. So, kita mula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fakta menarik tentang cai ini, kalau kita tengok betul-betul,
ini seperti sebuah bumbung. Ya, ia melindungi benda yang dalam ni. Ini kalau dikeluarkan karakternya, ia bermakna tanah. Bayangkan ini rumah anda dan ini tanah. Dah jadi satu rumah. Betul tak? Jadi sebab tu dia sesuai untuk ayat untuk di mana, letak di mana, awak di mana, berada di mana. Cuok. Cuok maksudnya duduk. So kita start daripada kiri ke kanan. Mulakan dengan perkataan kecil ren. Ingat tak ren tu yang dua tu kan? Jadi bila dia jadi kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, pastikan garisan yang ini lebih tinggi daripada dua-dua ren ni. Dan garisan melintang di tengah ini, di bawah yang ini lebih kecil daripada yang bawah sekali. Pa. Pa, kita mula daripada sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pihak dia. Qing zuo, tapi dia tak beri step untuk tulis qing. Jadi saya akan tunjuk daripada kiri ke kanan, atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zuo, pa shi. Pa shi maksudnya bas. So, shi dia, cara tulisnya start daripada atas ke bawah. Mula-mula kita utamakan yang melintang ni dulu. Yang panjang 1, 2, 3. Pastikan yang bawah ini lebih pendek daripada yang atas. Okey? Lebihkan sikit. Yeah. Ce. Ce maksudnya kereta. Kita mulakan daripada atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. Pastikan yang garisan ni ialah garisan yang paling panjang. Garisan ini tidak bersambung. Sin yang bermaksud hati. So, kita mula daripada kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. Yang dua ni ialah titik. Sangat simple ya. Kai ce. Kai daripada atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. Xiao xin. Xiao maksudnya kecil. So, kita akan mulakan. Kalau yang biasanya kita belajar ialah kiri ke kanan dan atas ke bawah kan. Tapi yang ini dia terkecuali. Dia daripada tengah. Dan seterusnya yang ini dan yang ini. 1, 2, 3. Ada 3 pihak. Ma. Kita mulakan daripada kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastikan garisan ini tidak bersambung dengan badan yang ini ya. Ni hao ma. Daripada kiri atas ke bawah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini perkataan ini ialah sama dengan xiao tadi. Hao daripada kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6.